Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Saya DJ KC kembali bertugas bersama menemani anda dalam rancangan yang digemari ramai, Misteri Jam 12. Sudahkah anda bersedia untuk bersama dengan saya dalam satu lagi episod kisah-kisah seram? Malam ini saya akan cuba banyakkan panggilan sebab semalam saya tidak menjawab panggilan, dan malam ini anda boleh terus bersama saya dengan hubungi saya di talian 669 11897. Saudara, ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pendengar Ria 897, saya akan mulakan kisah yang pertama pada tengah malam ini dengan membaca kiriman email yang saya terima dari seorang pendengar bernama Mas Wan. Mas Wan berkongsi peristiwa. Saya telah pun membaca kisah ini menderas awal tadi tentang pengalaman yang dialami. Dan sedikit informasi untuk anda tentang latar belakang kisah yang dikongsi oleh Mas Wan. Mas Wan ketika itu bertunang. Dan Mas Wan juga katanya bertugas membawa lori. Jadi apa yang berlaku? Nenek saudara kepada tunang Mas Wan. Tunang Mas Wan bernama Hairiah. Ya, jadi Mas Wan kata tunangnya bernama Hairiah meminta bantu beliau menolong nenek saudaranya untuk pindah rumah. Jadi Mas Wan hanya boleh membantu nenek saudaranya ataupun nenek saudara tunangnya pindah selepas pukul 7 malam. Ini kerana waktu pagi sampai ke petang tu Mas Wan bertugaslah, sebab itu lori syarikat. Jadi bila dia balik dari kerja, dia akan balik ke rumah mandi makan. Jadi pukul 9-10 malam baru boleh sampai rumah nenek saudara dan mulakan kerja-kerja pindah inilah. Oleh kerana ini nenek tunang nenek saudaranya, jadi Mas Wan tidaklah mengambil sembarang wang upahan dan sebagainya. Bila tak ambil wang upahan, Mas Wan tak boleh, katanya di sini tak bolehlah panggil orang ramai-ramai untuk bantu. Jadi dia minta tolong kawan baiknya yang dia akan sendiri keluarkan duit dan upah kawannya. Itulah kisah yang ringkas, sedikit latar belakang kisah yang diketengahkan oleh Mas Wan. Jadi apa yang menarik tentang kisah ini akan saya ceritakan kepada anda. Jadi sedikit sebanyak anda dah tahu, sebab di muka surat pertama kedua ni dia ceritakanlah tentang hal yang sebenarnya, dan muka surat yang dua setengah ni baru masuk cerita. Jadi anda dah faham kisah tentang Mas Wan yang mempunyai tunang namanya Hairiah. Hairiah pula ada nenek saudara yang nak pindah rumah, jadi minta tolong Mas Wan ni seorang pemandu lori dan hanya boleh memberi bantuan selepas dia balik dari tempat tugasnya. Inilah kisahnya. Kita akan teruskan kisah pengalaman Mas Wan yang berlaku di Singapura ketika membantu nenek saudara kepada tunangnya untuk berpindah ke rumah yang baru. Kita akan teruskan Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada KC dan juga penggemar rancangan MJ12. Saya Mas Wan ingin ketengahkan pengalaman yang menyeramkan. Ketika saya dengan sahabat saya berada di rumah nenek saudara, rumahnya tak banyak perabot KC. Daripada rumah L yang tak ada bilik, dia nak berpindah ke sebuah rumah yang mempunyai satu bilik. Dalam rumah tersebut tidak ada almari kayu, jadi senang untuk saya dan teman-teman saya angkat barang-barangnya. Hanya ada almari plastik, juga almari kembis yang digunakan. Selain dari itu, yang paling berat pun almari televisyen yang boleh angkat seorang diri saja. Jadi saya dengan teman saya seorang ni mulalah bila sampai di rumah nenek saudara tunang saya sekitar pukul 11 malam KC. 11 malam ini kerana sebelum itu saya baru balik dari tempat tugas dan agak penat. Bila balik saya mandi, saya makan, saya tidur sekejap. Dan kemudian malam tu saya jemput kawan saya dan kita sama-sama pergi ke rumah nenek saudara tunang saya untuk membantu buat kerja pindah inilah. Jadi naik atas, nenek saudara sedang duduk di ruang tamu sedang menonton televisyen. Nenek saudara tunang saya ni memang pendiam, tak banyak cakap dan tak suka berbual. Jadi saya sampai, saya beri salam.
Bila saya masuk ke dalam, dia pun tunjukkan barang-barang yang nak diangkat lah. Hampir ke semua barang-barang, tapi ada juga yang nak ditinggalkan, tidak ingin dibawa bersama. Jadi saya kata pada dia, Nenek duduk bawah lah dulu. Nanti saya dah siap, saya panggil Nenek, kita naik lori sama-sama. Dia pun keluar rumah Casey. Saya dengan teman saya siap Casey dengan kotak-kotak, masukkan barang dalam kotak. Setelah lebih kurang 1 jam lebih, saya mengemas dan kawan saya tu naik angkat barang, masukkan ke dalam lori. Para pendengar Ria 897 FM, saya dapat panggilan daripada tunang saya. Saya pun menjawab panggilan. Waktu itu tunang saya ni telefon saya ni dah pun selesai sedikit kerja. Jadi teman saya satu lagi sedang berada di bawah, angkat tadi barang-barang yang dibungkus. Jadi apa yang berlaku, sedang berbual dengan tunang saya. Dia pun tanya tengah buat apa. Saya kata, oh dekat rumah nenek saudara you, I tengah angkat barang ni. Seorang ke? Dan saya katalah, saya dengan Iqbal kawan saya. Oh, jadi kami berbual dan tanya mana nenek. Nenek ada di bawah, saya suruh tunggu. Terima kasih you tolong I. Tak apalah. Jadi Casey, sedang saya berbual, tiba-tiba saya tanya, nenek saudara you ni ada anak anak perempuan kan? Jadi dia terdiam Casey. Tunang saya langsung terdiam, tak bercakap apa-apa. Bila saya cakap tentang anak saudara, saya boleh rasakan dia tukar topik. Dia tanya saya esok bertugas ke tidak. Soalan yang saya rasa bodoh. Esok memang saya kerja. Jadi saya tanya lagi, nenek saudara you ada anak perempuan ni? Dia diam lagi, dia cakap benda lain. Jadi akhirnya saya terus direct, saya tanya, kenapa setiap kali I tanya you nenek saudara you ada anak perempuan, you tak nak cakap You terus terang dengan I. Jadi bila saya sedang berbual dengan tunang saya berada di ruang tamu, sedang duduk di atas bangku Casey. Sedang saya berbual ni, perempuan yang saya tadi nampak tu Casey keluar dari bilik, masuk ke bahagian dapur rumah. Casey, waktu tu dah hampir pukul 1 pagi. 1 jam lebih saya dengan teman saya bungkus barang, angkat satu persatu. Jadi apa yang berlaku Casey? Apabila saya nampak perempuan tu keluar dari bilik, masuk ke dapur, saya dengan segera Casey matikan telefon. Kemudian saya telefon tunang saya menggunakan Tango. Tango ni adalah sejenis panggilan yang boleh buat video call. Jadi kami berdua menggunakan iPhone. Jadi saya telefon Tango call, dia pun jawab panggilan. Saya kata, sekejap saya hidupkan video call, kemudian saya tunjukkan di bahagian dalam rumah tersebut. Saya dengar tunang saya panggil, You. Marah saya Casey. Kemudian saya jawab, hello. I tanya you tadi tak nak cakap. Itu anak nenek you ke apa? Casey, para pendengar Ria 897. Kemudian dia suruh matikan video call. Dia kata telefon dia sekarang, tapi tolong jangan berdiri dekat dalam rumah tu. Dia suruh saya keluar. Saya keluar, saya pergi koridor paling ujung. Saya mula berbual. You, I cakap dengan you, jangan marah. I minta maaf. Kenapa you macam ni? Nenek I tak ada anak you. Tak ada anak, dalam rumah tu dia seorang tinggal. Casey, saya terperanjat Casey. Apabila saya tahu tadi, daripada kawasan macam bilik lah Casey, sebab dia tutup dengan kayu, keluar masuk ke dapur, saya nampak ada perempuan diri. Takkan tunang saya kata tak ada. Saya kata saya nampak. You tak nampak tadi, I tunjukkan. Betul, I tak nampak. Nenek saudara I ni ada simpan barang. Tolong jangan duduk dalam rumah tu sorang-sorang. Suruh Iqbal temankan you. Kalau nak turun sama-sama boleh tak? Saya pun letak telefon. Saya panggil Iqbal. Iqbal naik atas, kemas dengan saya. Bila kemas tu rasa macam ada orang sedang memerhatikan saya. Saya buat bodoh, hampir Casey 1 suku pagi baru habis. Dah angkat barang-barang, pakaian semua, mesin pembasuh baju, dan naik atas lori dan panggil nenek saudaranya berjalan ke depan. Dan kali ini teman saya tak boleh duduk depan, sebab duduk depan tu hanya 2 orang saja. Tempat duduk tengah tu rosak, jadi dia terpaksa duduk dengan muatan di belakang. Saya memandu lori. Nenek saudara tunang saya duduk di sebelah saya. Kami pun memandu pergi ke destinasi yang ingin ditujui. Dalam perjalanan, saya tak berbual. Nenek saudara langsung tak bercakap apa-apa, diam saja, hanya pandang ke satu arah, iaitu di bahagian hadapan. Setelah sampai,
Saya pun letakkan lori di tempat loading unloading bay, Casey. Casey bayangkan, teman saya Iqbal panggil, Wan, sini. Asal, apa hal? Tadi aku kat belakang lori kan, aku nampak ada perempuan diri ya. Casey, belakang lori tu gelap. Saya cuma buka pintu lori bahagian tepi sedikit saja untuk beri udara masuk. Teman saya Iqbal kata, dia nampak, Casey, ada perempuan berdiri di belakang lori. Saya kata jangan tegur. Tak tahulah, jangan tegur dan tak ada apa-apa. Kami langsung habiskan kerja kami pada malam tersebut, ataupun pada pagi tersebut. Angkat barang-barang, letak balik di atas rumah yang baru. Nenek saudara naik atas dan dia hulur saya duit dengan teman saya. Saya tak nak ambil. Dia hulur lagi saya duit, saya tak nak ambil. Kemudian dia tengok saya, kau ambil duit ni, kalau kau tak nak dia ikut kau balik. Saya dengan teman saya tersenyap. Teman saya terus ambil duit tu, tinggalkan rumah tu, turun ke bawah. Teman saya nak kasih saya duit, saya kata tak nak. Kau nak, kau ambil. Semua kau ambil, aku tak kisah pun, aku ikhlas tolong. Saya hantar dia pulang dan saya tak beritahu pun tunang saya tentang apa yang berlaku. Terima kasih, Casey, dan juga selamat tengah malam penggemar MJ12 Mas Wan. Itulah pengalaman yang pertama saya terima pada tengah malam ini. Kiriman email yang telah pun saya sempurnakan teman-teman Ria 897. Awal tadi suara saya okey Bila malam aja suara macam ni. Awak dengar ni ini dia panggil serak-serak manja. Baik, Beringar Ria 897, saya harap suara saya boleh bertahan dan taklah seserak macam ni Kisah selanjutnya akan saya sempurnakan. Malam ni saya akan cuba buka banyak-banyak panggilan. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Yang ini pula kiriman daripada Siti Zawiyah, berkongsi pengalaman peristiwa yang tak dapat dilupakan. Siti Zawiyah memberitahu pengalaman ini berlaku di salah sebuah hospital di Singapura apabila beliau telah pun selamat bersalin melahirkan anak yang pertama. Dan cuba anda bayangkan, pengalaman yang dialami oleh Siti Zawiyah memang cukup menakutkan dan menyeramkan. Inilah kisahnya, akan saya teruskan dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897 FM, saya akan teruskan dengan peristiwa selanjutnya ini. Dan ingat saudara, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Berikut ini datangnya dari seorang pendengar yang katanya pengalaman yang dialami ini ketika Siti Zawiyah berkongsi peristiwa ini apabila beliau melahirkan anak yang pertama di salah sebuah hospital di Singapura. Jadi setelah melahirkan anak, beliau dihantarkan kembalilah ke wardnya. Dan dalam ward tersebut ada 4 katil. Dan waktu dia datang nak melahirkan 2 hari sebelumnya, katanya di sini ward tu ada 3 orang. Beliau dan 2 lagi ibu yang lain yang turut bersalin. Bila dia habis bersalin, masuk dalam ward tu cuma dia seorang saja. Katil yang lain semua kosong. Pada mulanya, kata Siti Zawiyah, Casey, pada mulanya saya memang sememangnya tak tahu pun yang dalam ward tu, kedua ibu di sebelah depan dan sebelah kiri saya dah pun tak ada, dah discharge, dah keluar. Saya masuk dalam ward, saya baring atas katil. Sampailah suami saya pulang, saya pun terbaring atas katil. Dan Casey, sedang saya baring, saya terperasan depan katil saya ni ada pesakit ataupun ada ibulah yang baru melahirkan. Jadi dia sedang tengok saya. Dia tengok saya tak bergerak. Saya senyum dekat dia, dia langsung tak senyum dekat saya balik, Casey. Bila dia baring ni, bajunya tidak mengenakan pakaian hospital. Bajunya baju putih, sepanjang-panjangnya, tangan kiri dan kanan diletakkan di tepi badan. Jadi dia tengok saya lama, saya pun senyum dekat dia. Dia tak senyum lagi. Jadi saya pun tanya. Saya cakap dalam bahasa Inggeris lah, takut-takut dia bukan orang Melayu kan. Saya tanya, bila awak akan discharge? Dah lahirkan? Senyap, Casey tak bercakap. Jadi masuk seorang jururawat nak ambil saya punya blood pressure lah.
Jadi dia pun pasangkan alat tu di tangan saya. Kemudian dia kasih saya ubat. Saya makan ubat tu. Dia ambil blood pressure dan ambil temperature saya. Ini rutin lah. Jadi kata Siti Zawiya, kemudian saya tersenyum lagi. Bila saya senyum, jururawat yang ambil blood pressure saya tengok saya, kemudian tengok katil seberang. Dia tengok saya lagi. Dia tanya, kakak tengok siapa? Senyum kenapa kak? Tak ada, dik. Pesakit kat depan ni, kenapa dengan dia? Sombong semacam Kakak bisik-bisik lah berbual. Kata Zawiya yang bercakap dengan misi yang sedang bertugas. Kemudian budak tu terus diam, tak jawab Kisi. Apa yang berlaku? Dia keluar dengan mesin blood pressure tu. Dia keluar. Sesaat kemudian dia masuk balik. Ada surat kecil dia letakkan dekat tepi meja. Terus dia lari keluar. Saya pun ambil surat tu, saya baca. Kak, minta maaf. Dalam ward kakak hanya kakak seorang. Lain orang semua dah discharge. Bila saya dengar Kisi, apa yang diceritakan dalam surat tu, saya terperanjat. Saya tengok balik katil tu memang kosong, tak ada pesakit pun Kisi. Astaghfirullahalazim. Saya terus tekan loceng. Nurse masuk ke dalam. Saya tanya, mana pergi pesakit-pesakit depan dengan kanan, dengan sebelah kiri saya? Dan nurse mengatakan kedua-duanya dah keluar, dah discharge. Saya kata saya tak nak tidur dalam ward ni kalau tak ada orang. Saya nak tidur kat luar. Bising satu malam tu, barulah mereka tolak katil saya. Saya tidur dekat koridor hospital Kisi. Nak tak nak itulah yang berlaku. Malamnya katil saya ni diletakkan betul-betul tepi ward yang saya tinggal, tepi tembok. Malam bila saya tidur, pandang ke arah tembok, dengar orang cakar Kisi tembok beberapa kali. Saya sampai tak boleh tidur. Dan akhirnya saya terlelapkan mata, kata Siti Zawiya, kerana kepenatan. Itulah pengalaman saya Kisi. PS yang buat saya hairan, budak tu boleh takut, kemudian sempat tulis surat Kisi, kasih saya nota. Memang kelakar seram. Terima kasih dan selamat tengah malam. Pendengar Ialah 897, itulah kisah yang telah pun saya ketengahkan kepada anda semua. Dan kisah-kisahnya yang telah pun dengar malam ini memang seram-seram. Yang pertama tentang yang nak pindah, yang kedua tentang Siti Zulaiha yang melahirkan. Dan sampai jururawat ni takut boleh tulis surat cinta lagi, nota cinta dia tinggalkan. Okeylah, saya akan buka talian. Anda boleh hubungi saya sekarang di 669-11897, 669-11897. Hello, selamat tengah malam. This is Singtel Fixed Line SMS Service. You have a message. Okey, 669-11897. Siapa pula kasih saya message malam-malam macam ni? Tak apalah, tak nak dengar pun. Buat message tu yang tu mentera-mentera, habis saya kat sini. Okey, silakan 669-11897. Dan saya akan teruskan dengan pengalaman selanjutnya ini. Datangnya daripada Fitriana. Kata Fitriana, Assalamualaikum Abang Kisi, apa khabar? Saya sihat, terima kasih. Nama saya Fitriana dan saya ingin berkongsi satu pengalaman. Pengalaman ini berlaku di rumah saya di kawasan Bedok Reservoir. Waktu itu saya ni memang suka sangat berlari-lari anak. Dan saya suka lakukannya waktu malam setelah saya balik dari tempat tugas. Beberapa kali suami saya pernah marah saya supaya jangan berlari-lari anak waktu malam. Katanya tak selamat, sorang-sorang pula tu. Dan saya pun cakap, kalau saya ajak abang selalu macam-macam alasan. Penat lah, malas lah. Jadi bila lagi saya nak berlari-lari anak? Takkan seminggu sekali. Kalau boleh setiap hari Kisi saya nak berlari-lari anak. Itu pun saya berlari-lari anak seminggu 4 kali dan suami dah marah. Jadi pada pengalaman saya berlaku ini, suami pernah marah saya dan dikata, awak tak seram ke, tak takut ke? Dekat Bedok Reservoir tu kan dah banyak ambil nyawa. Nanti kalau terserempak, saya toleh tengok suami. Abang kalau tak nak temankan saya, abang jangan banyak cerita. Saya ni nak berlari-lari anak, bukan nak pergi bercumbuan.
Saya bergaduh dengan suami. Saya pun keluar KC. Dengan hati yang marah, saya keluar rumah. Jadi sampai di Bedok Reservoir, saya mulakan senaman memanaskan badan lah. Katanya nak panaskan badan. Kemudian saya mula jogging lah, berlari-lari anak. Saya buat beberapa pusingan. Lazimnya saya kalau jogging tu di Bedok Reservoir 4 pusingan baru saya pulang ke rumah lah. Jadi apa yang berlaku? Pusingan pertama saya jogging, yang pertama tu saya jogging dan nak masuk yang kedua lah 1.5 lebih pusingan. Sedang saya berlari-lari anak, saya kalau berjogging kadang-kala waktu-waktu saya jogging ni memang KC di sana tak ada orang. Kadang-kala ada jugalah yang berbasikal, ada juga sedang jogging macam saya. Jadi apa yang berlaku pada malam tu, tak ada orang. Jadi bila saya selalunya berlari-lari anak ni, saya akan gunakan rentak kaki saya sebagai counter ataupun pace. Kalau di jogging macam kakinya macam hantak lah mungkin. Macam tak, satu, tak. Jadi ini menimbulkan lagi semangat untuk berjogging dan mendapatkan langkah yang baik lah, yang konsisten, kata teman kita berikut ini. Jadi malam yang dimaksudkan, setelah 1.5 pusingan saya jogging, saya dengar ada bunyi kaki yang lain di belakang saya. Saya pun tolehlah. Memandangkan kalau kita dengar suara kaki selain daripada bunyi rentak kaki kita, mesti ada orang lain kan. Saya pun toleh. Alangkah terperanjatnya bila saya pusing, tak nampak orang pun KC yang berlari dengan saya. Kemudian saya berhenti. Nafas saya terus tercungap-cungap kerana berhenti secara mendadak. Kepala saya tengok berkeliaran KC. Toleh tengok kiri kanan, tak nampak apa-apa. Saya teruskan berlari-lari anak. Dah 2.5 pusingan. Jadi teman-teman misteri jam 12. Apa yang berlaku kata beliau ni, bila dah 2.5 pusingan, gangguan yang sama datang balik KC. Bunyi orang berlari di belakang saya dengan tempo yang lain. Saya terganggu, saya toleh lagi, memang tak ada orang. Kali ini saya berhenti. Saya pusing ke belakang dan terus saya marah. Oi! Jangan kacau akulah. Baru nak bergerak lari lagi KC, mata saya terpandang ke dalam air reservoir yang ada di hadapan. KC, di satu sudut reservoir tersebut, nampak KC menggeladak, berbuih, macam ada sesuatu yang tak kena. Saya perhatikan betul-betul KC, buih itu makin dahsyat, makin teruk. Oleh kerana saya dah tak tahu nak buat apa, tak ada orang lain kecuali saya lari balik rumah. Ini kali saya sprint KC, bukan lagi jogging. Sampai kolong blok tercungap-cungap dibuatnya. Saya pulang ke rumah, suami saya sedang tidur, anak saya sedang tidur. Saya pun mandi, salin pakaian dan tidur sampailah ke pagi. Sejak hari itu, selama lebih kurang 2 minggu saya tak pergi jogging sebab saya takut KC. Suami saya sampai sindir, awak tak pergi jogging dah nampak hantu Bedok Reservoir ke? Saya cuma diamkan diri saja. Tak buat apa KC nak bergaduh dengan orang yang tak faham bahasa. Terima kasih dan selamat tengah malam. Jadi itu dia teman misteri jam 12 ya. Kisah daripada seorang isteri yang suka berlari-lari anak di waktu malam. Dan memanglah Bedok Reservoir tu dah banyak makan orang. Dah berapa nyawa ataupun ramai yang telah pun mayat banyaklah dijumpai di kawasan itu. Dan masih seram lagi, masih nak jogging lagi tempat tu macam mana tu. Kalau saya tu selalunya kalau bunyi-bunyi macam tu dia kasih signal hari ni tolong jangan jogging, aku nak jogging. Kalau dia dah kasih signal tu bunyi kaki lain tu, awak belah sudahlah. Masih berdegil lagi sempat dia toleh, dia kata, "Oi, jangan kacau aku ah." Macam-macam ragam orang ni Dah berapa ramai agaknya nyawa diragut di kawasan Bedok Reservoir tu. Berapa ramai nyawa tu. Baik, 6911897 bersama dengan teman kita. Hello. Hello. Hai, selamat tengah malam. Siapa tu? Siapa bercakap ni? Hello. Hai, siapa bercakap ni? Hello. Ya, siapa bercakap ni? Ya, saya Isham. Isham, buat panggilan dari mana Isham? Saya panggilan dari tempat kerja. Dan ada pengalaman tentang di mana dia berlaku? Di rumah ke di mana ni? Di luar. Semalam. Semalam berlaku? Ya, semalam. Jam berapa tu? Jam 12 lebih gitu. Okey, boleh ceritakan Isham tentang apa yang berlaku? Silakan. Okey, ceritanya tak panjang lah, pendek je. Boleh, tak kisah. Waktu tu saya dengan teman saya, kami ada di kawasan daerah Sengkang lah. Lepas tu saya bilang dengan teman saya cakap saya nak pengajar sekejap, nak pergi toilet.
tibanya saya dekat toilet tu, tempat tu memang, kawasan tu memang gelap. Jadi lampu toilet pun semua tutup. Jadi saya sangkakan mungkin toilet tu digunakan macam sensor light ataupun apa ke. Tapi saya cuba tak ada lampu terus. Bila lepas tu saya dah habis semua, saya on switch lampu toilet semua tak hidup. Bila saya keluar, teman saya di luar, dia panggil saya cepat. Saya tanya kenapa. Dia kata belakang saya tu dia nampak ada lembaga besar sekali, warna hitam, matanya merah. Saya cakap dengan dia, saya tak nampak apa-apa, tapi dia yang nampak. Itu je kisah saya. Terima kasih Syam. Ya, baik, sama-sama. Itu dia semalam berlaku perkara ini. Dan silakan 669-11897. Kita berikut ini dari siapa ni? Daripada Hattie berkongsi peristiwa. Katanya Hattie, apa khabar Casey dan juga penggemar rancangan Misteri 12. Begitu juga dengan pendengar-pendengar di Facebook Ria dan Facebook DJ Casey. Selamat malam. Kata Hattie, saya ingin berkongsi satu peristiwa dan ini adalah pengalaman yang diceritakan oleh nenek saya. Untuk pengetahuan Casey, nenek saya ni die hard fan, suka sangat mendengar rancangan MJ12. Kalau saya bersekolah, tak boleh dengar, dia seorang yang akan solo dengar. Sekarang ini cuti sekolah, dapatlah dengar bersama nenek yang tercinta, tersayang. Jadi nama apa ni? Oh, dia Nik Hasnah. Nik Hasnah berkongsi pengalaman beliau. Jadi dikirimkanlah melalui cucunya. Jadi kata Nik Hasnah, pengalaman beliau ini ketika beliau menjaga menjaga seorang bayi lah yang beliau ambil upah untuk menjaga bayi ini. Dan kisah ini berlaku di rumah lamanya di salah sebuah estet perumahan di Kalang. Jadi waktu itu memang cukup terkenal dengan penampakan ataupun kehadiran hantu yang dikenali sebagai hantu kom-kom. Jadi bila berada di rumah Kalang, nenek mengambil upah menjaga bayi ataupun anak orang. Dan pernah sekali itu menjaga seorang bayi lah. Dan bayi itu nenek jaga selama lebih kurang sebulan sebelum ibu bapa bayi tersebut memberikan bayi tersebut dijagai oleh nenek kandungnya. Jadi nenek saya pun mendapat tahu tentang penjagaan bayi tersebut daripada seorang rakan. Jadi dia pun jagalah bayi yang baru saja berusia 7 bulan. Ibu dan ayah mereka ni adalah steward dan stewardess. Kadang-kadang tidak ada di Singapura, terbang sana sini. Jadi tak ada orang yang nak menjaga bayi mereka. Jadi diberikan serahkan kepada nenek saya untuk membantulah. Nenek saya telah pun menjaga bayi ni. Dan bayangkan Kisi, pada satu malam cucu-cucu yang lain ataupun anak-anak yang lain dah nyenyak tidur dalam bilik. Kesemuanya lebih kurang dalam rumah tu ketika itu, kata nenek, termasuk ibu saya, ada 6 orang. Dan juga bayi yang nak dijaga itulah. Jadi bayi itu sedang menangis waktu malam. Pintu di ruang tamu ni nenek saya suka buka sebab katanya menghirup udara yang nyaman waktu malam. Kalau angin tiup masuk dalam rumah memang sedap dan sejuk. Maklumlah rumah nenek saya di Kalang dulu memang tak ada alat aircon ataupun pendingin hawa. Jadi kata nenek kita ni Cik Hasnah kita lah, sedang nenek saya dukung bayi dan cuba nak tidurkan bayi yang sedang menangis. Setelah tukarkan lampin pakai buang, setelah beri dia minum susu, dia sedang dukung depan pintu. Nenek saya terdengar, "Assalamualaikum." Nenek saya boleh jawab, "Waalaikumsalam." Kemudian nenek sedang berdiri di ruang tamu, terus perhatian tertumpu pada pintu. Astaghfirullahalazim. Kisi, tak ada orang Kisi depan pintu. Bila nenek nak tutup pintu, dia berjalan menuju ke arah depan pintu. Tangannya memegang pintu kayu nak tutup. Dia terperasan macam ada perempuan bertudung hitam dengan pakaian serba hitam sedang menjenguk. Mata terbeliak. "Kum-kum." Casey, nenek saya punyalah terkejut. Dia terus terus istighfar berkali-kali sambil tutup pintu. Bayi mula menangis tak henti-henti.
Tidur. Sedang nenek saya katanya tidurkan bayi yang dia jaga tu. Anak bungsu, iaitu Pak Busu saya bangun keluar dari bilik. Kemudian nenek saya tengok. Apa bangun pergi tidur, dah pukul berapa ni? Mak, takut mak, dekat tingkap ada orang ngendap. Kesi pada Brigadia 897. Kata nenek saya, bila dia jenguk dalam tingkap bilik tu tak tutup. Kesi terperanjat. Kesi perempuan tu, kepala dia lebih besar dari badan, mata terbeliak, sedang tengok ke dalam rumah. Assalamualaikum. Kesi, nenek saya dengan segera pergi ke tingkap, tak pandang tingkap, tutup tingkap tersebut, dan bayi tu masih menangis tak henti-henti. Nenek cuba selawat di telinga bayi tu, dokong dan baca, barulah bayi tu senyap dan tidur. Itulah peristiwa yang tak dapat dilupakan Kesi. Terkena gangguan hantu kom-kom di rumah lama di kawasan Kalang. Terima kasih dan selamat tengah malam Kesi. Wah, saya rasa ni Cik Hasna ni Nik Hasna lah. Nik Hasna adalah seorang ibu yang berani lah. Memang seorang nenek yang berani, seorang ibu yang berani. Dia kira Wonder Woman lah. Benda tu datang dia jaga. Bayi tu di tangan tak dilepaskan. Anak datang nampak benda tu kat tingkap, dia boleh pergi di tingkap tu terus tutup. Kalau saya dalam situasi ni Hasna, benda tu Assalamualaikum kat tingkap dengan kepala kata di sinilah kepalanya yang besar, mata terbeliak sedang tengok dari luar ke dalam rumah. Saya tak akan tutup tingkap lah. Saya panggil, oi bangun, tukar bilik. Saya tutup pintu bilik. Wah, seram betul Dia macam tahulah dalam rumah tu ada banyak anak kecil Dan memanglah kisah hantu kom-kom ini memang cukup hot sekitar tahun 80-an. Jadi itulah, kalau anda dalam situasi Nik Hasna sedang dukung bayi, ada gangguan depan pintu, nak masuk bilik, anak keluar, anak bungsu keluar kata, mak tak boleh tidur, mak takut dekat tingkap ada perempuan mengendap. Ada orang mengendap macam tu lah. Dan ternampak susuk tubuh yang menakutkan. Apa reaksi anda? Adakah anda akan pergi ke tingkap? Benda tu sedang diri betul-betul depan tingkap tu. Tutup tingkap, ataupun tak apalah, biarlah yang tak tahu buat bodoh sudah. Yang terbangun ni tak apa, tidur dalam bilik sebelah. Apa anda buat? Baik, saya akan kembali sebentar nanti dengan lebih banyak kisah-kisah misteri anda. Dan terima kasih bagi anda yang setia bersama saya. Panggilan akan saya jawab sebentar nanti. Kalau nak hubungi saya, malam ni saya akan cuba lebihkan panggilan. Sebab semalam saya tak jawab panggilan. Jadi, sekejap lagi akan saya buka talian untuk 2 ataupun 3, 4 pemanggil. 669-11897. Ada yang kata kisah-kisah malam ni seram Kesi. Sedang dengar. Katanya sebelum ni tak pernah rasa begitu takut. Sekarang ni, hari ni, bila Kesi buat suara macam orang hantu base. Hantu base awak panggil boleh buat saya seram pula Kesi. Cerita Mas Wan seram Kesi. Kenapalah tunang dia tak bilang dia siang-siang Sekurang-kurangnya beri warning. Jangan bersorangan. Aniaya betul lah Kesi. Hihi dari Kak D. Kadang-kadang tak tahu macam mana nak beritahu. Sebab kalau kita cakap macam ni, kenapa? Gitu banyak soal pula timbul. Lepas tu tak nak buat. Jadi tak apalah. Harap-harap kita doakanlah tak terkena. Pula terkena. Jadi itulah, barulah dia beritahu. Dalam rumah tu jangan seorang. Boleh ternampak bodyguard ini. Okey, saya akan kembali sebentar nanti. Kita akan teruskan hiburan. Bertemankan saya KC dalam rancangan Misteri Jam 12. Yang lain boleh cuba hubungi saya. Dan awal tadi saya tanya soalan Cepu Mas. Kalau anda dalam situasi Nik Hasna, apa reaksi anda bila anda dapat tetamu yang tidak diundang macam kes tadi? Ada yang kata di sini, Kesi, kalau saya dapat kes macam tu, saya uluk-uluk saya uluk-uluk pengsan Kesi. Awak tengah dukung anak orang, awak uluk-uluk pengsan macam mana? Budak tu menangis, satu hal lagi Yang ini pula Kesi, kalau saya jadi kalau saya jadi Nik Hasna Kesi, dia kom-komkan saya kata tunggu sekejap saya masuk dapur, saya ambil penyapu Kesi. Macam berani je nak ambil penyapu.
Dan yang lain-lain lah. Ada yang saya baca awal tadi memang lucu lah pendapat pandangan anda semua. Dan ada yang kata kat sini baru join in baru masuk parking ni. Baik, saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman, dan ramai suka dengan lagu adik tadi, Cleopatra Stratton, judul lagunya Zunia. Terima kasih bagi anda yang bersama dengan saya. Terima kasih juga ada pendengar-pendengar dari Canada yang sedang mendengar sekarang ini. Ada juga saya dapat email, tadi saya baca, bukan email untuk berkongsi pengalaman, kan suara saya dah hilang balik. Dia macam ni lah. Awal tadi okey, bila malam je buat perangai. Juga ada pendengar-pendengar dari Australia, ada juga teman-teman kita daripada Dubai, dari Kuwait pun ada. Wah, saya tengah tunggulah ada tak pendengar-pendengar dari Norway ke, dari Alaska ke. Kalau ada bagus juga, pergi holiday kat Norway tu nak tengok Northern Light, boleh pinjam tempat rumah free. Baik, 669-11897. Ingat, misteri jam 12 hanya satu hiburan saja. Dan untuk pengetahuan anda, tiket MJ12 hampir habis. Tinggal lagi berapa puluh je. Dah hampir 3,000 pendengar akan turun membanjiri Fort Canning Park. Dan oleh kerana tiket tinggal sikit, permintaan banyak, bos Ria 897 dan awal tadi dengan teman-teman yang lain dah duduk berbincang. Kami akan cetak lagi tiket untuk anda. Jangan khawatir. Jadi kalau anda tadi pergi, mungkin esok lusa kalau datang tu tiket habis, jangan khawatir. Lagi 2-3 hari ni kita akan top up balik lah tiket yang dah berkurangan ataupun dah habis, hampir habis dijual. Jadi kita akan cetak lagi tiket untuk anda dapatkan. Dan konsert Misteri Jam 12 ni mungkin setahun ataupun sekali dalam seumur hidup anda. Jadi jangan lupa untuk dapatkan tiket-tiket MJ12. Baik, 669-11897. Teman-teman Ria 897, saya akan teruskan kisah misteri bersama dengan Rahmat di hujung talian. Selamat tengah malam Rahmat, apa khabar? Baik, Kisi. Buat panggilan dari mana Rahmat? Dari Bunle, Kisi. Bunle, orang Bunle. Dan pengalaman orang Bunle ni tentang apa ni? Silakan. Tentang waktu saya menjalankan perkhidmatan negara di Jalan Bahar. Oh, Jalan Bahar Ini betul-betul tepi kubur tu lah. Tepi kubur, Kisi. Dan silakan Rahmat pengalaman anda. Okey, ni waktu malam kita ada marching session lah, tengah belajar march kan. Dan waktu tengah march tu, tiba-tiba ada terdengar perempuan mengilai gitu. Anda seorang dengar ataupun yang lain pun dengar ni? Saya pun dengar. Okey. Tengah march tu, semua macam heran lah bunyi apa tu. Jadi instructor semua kita stop. Dan kita tahu masih bunyi lagi orang mengilai. Jadi setelah anda berhenti, masih lagi dengar bunyi tu, kemudian tetap teruskan ataupun bagaimana? Kita semua balik bang lagi. Bunyi mengilai tu dah biasalah di kawasan tu. Biasalah tu malam. Tapi dengarnya bunyinya jauh ke, dekat ke, kuat ke, perlahan macam mana? Jauh pun ada, dekat pun ada. Dan terima kasih Rahmat. Baik, satu kisah yang baik, ringkas, padat dan kita faham apa yang diketengahkan. Saya suka dengan pembanggil-pembanggil yang kerjasama lah. Bagus Rahmat, terima kasih. Okey, 669-11897. Yang ini daripada Nuriyah, kata Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. 2 bulan yang lalu saya telah pun ikut suami saya pulang ke rumah, ke kampungnya lah. Dan suami saya ni adalah orang orang barat lah, Mak Saleh lah dan dia berasal dari England. Bila pulang ke rumah yang telah pun kami tinggalkan,
suami saya ni ada rumah. Jadi mengikut pengalaman dari SMS ni yang saya baca tadi, Nuriah ni suaminya ada sebuah rumah di England. Rumah ni pula jarang dia gunakan. Sebab apa? Setelah suaminya sekarang ini dah pun pejabatnya ditempatkan di Singapura lah. Jadi senang untuk Nuriah. Ibu dengan ayah pun dekat, saudara mara, kawan-kawan pun dekat. Jadi setelah sekian lama di Singapura, suaminya nak pulang ke rumah lah untuk beristirahat setelah mendapat cuti lebih kurang selama 3 minggu bercuti. Jadi ajaklah Nuriah sekeluarga dengan anak-anaknya, isterinya lah dengan anak-anaknya untuk tidur ataupun untuk balik kampung di England. Jadi rumah tu dah memang lama kosong. Bila saya dengan suami datang balik, terperanjat Casey apabila di bahagian katanya di sini tempat kami simpan kereta. Tempat kami simpan kereta, temboknya tu ada orang buat grafiti, dan dia lukis grafiti tu dengan spray paint, ada gambar pentagram. Itu gambar bintang dan bulat lah. Semua tahulah bentuknya macam mana. Jadi bila saya dengan suami nampak, terperanjat. Anak saya yang berusia 13 tahun pun terkejut. Dan apa yang berlaku dalam rumah kami, Casey, tingkap dipecahkan. Ini bahagian bawah, basement dipanggil lah. Jadi bila bahagian bawah tu tingkap, ada satu tingkap dipecahkan. Bahagian atas semua ditutup dengan rapi lah. Jadi bahagian bawah dipecahkan. Saya dengan suami turun bawah terperanjat apabila nampak di satu sudut ni tempat simpan barang memang lapang, belum ada barang-barang yang disimpan di sana. Telah pun ada lukisan yang sama, pentagram, kemudian ada lilin, Casey. Budak-budak ni tak tahu siapa telah pun menggunakan basement rumah saya ni sebagai tempat pemujaan. Bila saya nampak, saya naik takut dan juga marah. Suami saya sampai naik birang dan kami telefon polis. Polis datang buat statement, dan suami pada malam tu juga terus pergi ke kedai berdekatan dengan rumah, membeli kamera, pasang kamera kecil di sekitar kawasan rumah, CCTV. Jadi setelah itu kami tidur dengan nyenyak. Malam yang pertama saya balik rumah di England, tidur dengan suami, anak tidur, seorang anak saya berusia 13 tahun tidur di bilik yang lain lah. Jadi saya dengan suami sedang tidur, Casey. Apa yang berlaku? Saya ni terbangun kerana terdengar bunyi kelentang-kelentung, ada benda bergerak, jatuh dan sebagainya. Suami saya dah nyenyak tidur. Saya bangun dari katil, pergi ke bilik anak saya. Anak saya pun tak boleh tidur, tersadar. Kemudian dia tanya saya, Mami dengar tak bunyi tadi? Saya pun cakap, Mami dengar. Jom temankan Mami. Saya dengan anak saya 13 tahun turun bawah, Casey. Turun bawah, pergi ke bawah ni lah, ke basement, buka pintu, terperanjat, Casey. Bila turun ke bawah, ternampak ada seorang perempuan dalam keadaan tergantung, Casey, dengan baju gaun warna putih di basement rumah saya. Bila saya nampak, saya kata pada anak saya, terus naik atas. Anak saya tak nampak, Casey, sebab saya yang turun dulu. Anak saya standby dekat pintu. Bila saya nampak, saya terus terperanjat. Saya naik atas, panggil anak saya terus lari, kejutkan daddy. Jadi naik atas, saya kejutkan suami. Suami terbangun dan suami capai cermin matanya, turun ke bawah. Suami bawa, Casey, baseball bat. Saya dengan anak di belakang suami turun bawah. Suami buka lampu. Di bawah langsung tak ada benda. Suami toleh tengok saya. Dia tanya, betul ke awak nampak ni? Saya kata, betul bang, saya nampak. Dah, Casey, jadi satu hal, satu pengalaman yang tak dapat dilupakan. Keesokan harinya bila dah pagi, suami saya pun berada di rumah. Sedang saya masak sarapan pagi itulah untuk anak-anak dengan suami. Dah makan semua. Saya kata pada suami yang saya nak pergilah ke supermarket nak beli barang-barang dapur, sebab dah balik rumah tu, waktu tu belum sempat lagi, baru malam pertama. Jadi saya ajak anak saya pergi supermarket. Suami saya duduk rumah dan saya keluar pergi beli barang di supermarket. Terserempak dengan rumah jiran sebelah. Kemudian, Casey, jiran sebelah mengatakan yang rumah saya ni ada budak-budak ni masuk ke dalam rumah dan melakukan pemujaan di sana. Jadi saya kata, saya tahu, saya nampak di bawah tu. Dan dia tanya, ada apa-apa tak benda-benda yang ganjil berlaku? Saya terus terhenti, saya tanya jiran sebelah saya lah, merupakan penduduk tetap di sana. Dan dia pun memberitahu saya yang dia pernah ternampak beberapa kali di tingkap bilik anak saya, ada orang bergerak, Casey, lalu kiri kanan ulang alik di dalam biliknya. Bila saya dengar, saya terperanjat. Nasib baiklah anak saya tak ada bersama dengan saya. Anak saya sedang sibuk mencari makanan di sekitar kawasan supermarket itulah. Jadi saya pun kata pada dia, betul ke? Betul, dia nampak. Saya pun balik ke rumah,
Dan apa saya buat, nasib baiklah saya dah bawa bersama dari Singapura CD-CD surah suci. Saya angkat, Casey ada mini kompo di bawah, saya cabut wayarnya, saya bawa ni atas, saya belas kuat-kuat Casey, sudah putarkan CD-CD surah. Dan Alhamdulillah sepanjang malam-malam berikutnya tak ada gangguan-gangguan. Tapi ada jugalah benda-benda kecil yang berlaku, seperti terdengar orang teriak nama saya, anak saya terkejut-terkejut bila tidur waktu malam, dan mimpi-mimpi yang menyeramkan. Terima kasih dan juga selamat tengah malam dari pendengar peminat setia di Singapura dan juga di England. Okey teman Ria 897. Saya akan teruskan dengan pemanggil kita selanjutnya di 669-11897. Macam-macam kisah malam ni Kalau tadi kisah di England lah, bagus seronok betul lah kalau tinggal luar negeri. Kalau ada kisah boleh hubungi saya sekarang. Dan sekali lagi terima kasih bagi anda yang kirimkan email pada saya yang tak putus-putus sumbangan kisah pengalaman anda. Ucapkan terima kasih dari saya. Baik, bersama saya di ujung talian. Hello, selamat pagi. Siapa tu? Ni Hans lah, Casey. Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa? Hans Saya. Ya, buat panggilan dari mana ni? Paling Jurong West. Oh, orang Jurong tadi, sekarang orang Buli tadi Dan pengalaman Hans, tentang apa ni Hans? Ni kisah masa umur 16 tahun. 16 tahun. Di daerah Gang Sarut. Apa yang berlaku? Gang Sarut. Ini di kawasan tahun saya sekarang 23, 16 tu 6 tahun. Cerita ni pasal nenek tua tau. Semasa tu saya tengah pergi hantar girlfriend saya balik kat Bukit Panjang lah. Saya nak balik Jurong naik bas. Tapi sementara tu tak ada bas tau. Last bas tu dah tertinggal. So kebetulan rumah atuk saya tinggal di Gang Sarut. So daripada Bukit Panjang interchange tu, saya jalan lah nak pergi Gang Sarut. Tak jauh lah, dalam 10 minit. Bila saya jalan tu on way, di blok rumah atuk saya tu, bila malam-malam saya terus perasan ada satu nenek tau. Nenek ni gelap. Memang gelap, yang baju pun koyak-koyak. Tapi saya tak fikir apa-apa lah, ingat orang. Bila yang pelik, yang bila lori tu lalu dengan lampu sulur tu, headlight dia terang. Bila sulur tu, dia punya sulur tu tembus makhluk tu macam through the wall lah. So macam transparent gitu. So itu buat saya ketakutan. Habis saya tawakal aja lah. Saya jalan. Kali dia main high and seek dengan saya, Casey. Oh, tupak saya dah seram gila, Casey, kat Langsar dulu. Jadi saya jalan. Dia main high and seek. Ketimbuk. Saya tengok pandang belakang lah. Orang kata jangan pandang belakang. Saya beranikan saya pandang belakang. Saya tak sedap hati tau saya. Jadi saya pandang. Dia main sembunyi sana, sembunyi sini, sembunyi sana. Rumah atuk saya ni tingkat 3. Dah lah datang belum lagi upgrade lift kan. Terpaksa saya naik tingkat 3 naik tangga. Bila nak naik tingkat tinggi tu saya nampak apa, Casey? Dua haji hitam tengah tunggu kat luar tu, rumah atuk saya. Haji hitam. Oh, saya terperanjat. Dia tengah diri tegak tu tau. Okey, tak apa. Saya turun balik. Saya relax, tenangkan fikiran. Lepas tu saya naik balik. Benda tu dah tak ada, anjing tu. Okey, saya masuk petuk-petuk. Beri salam kat atuk saya. Tok, buka tok. Macam dia tak tahu saya datang. Saya ni last minute ni tau saya datang. So bermalam di sana. Bila bermalam di sana, banyak perkara amik saya berlaku tau. Saya tidur kat hall. Dah atuk saya piara burung, piara kucing, piara anak, banyak-banyak binatang kat dalam. Habis bila saya nak tidur tu, saya terbau. Harum sekali. Benda harum sekali. Habis bila saya dah bau, dan dengar orang ketuk pintu. Saya ingat malam-malam mana ada orang ketuk pintu kan, macam malam kan. Habis saya terus tidurlah baring. Dan besok paginya makcik saya bilang sama saya. Saya cakap di luar tingkap ada bayang-bayang hitam tengah mengendap kat tingkap. Macam kita kisah yang tu kongkong gitu. Macam gitu tak jadinya. Makcik saya komplain. Cakap kita nampak bayang-bayang hitam ketuk-ketuk tingkap, menggegarkan gate tingkap yang lama tingkap tu. Dan bau harum. Tupat pagi tu juga, petang tu saya kena demam, Casey. Itulah kisah saya, Casey.
Terima kasih Hans. Okey, terima kasih sama-sama. Kembali. Baik, itulah kisah dari Hans berkongsi pengalaman yang menakutkan berlaku dalam hidupnya. Baik, 669-11897. Yang ini ada Kak Fatimah bertanya soalan berikut ini, dan mungkin ada yang boleh berikan jawapan dan ada boleh bantulah soalan-soalan ni. Saya nak beri jawapan, saya ni bukan pakar. Jadi ada pendengar ada pengalaman, bolehlah berikan pendapat pandangan anda sahaja. Dari Kak Fatimah. Kak Fatimah katanya kesi kebelakangan ini kakak dengan anak gadis kakak sering kali dengar dalam rumah kami ini bunyi kerusi meja ditarik-tarik. Dan yang paling menakutkan, anak kakak dengan kakak juga pernah dengar kesi bunyi perempuan menangis dalam rumah. Dan yang hairan, yang terdengar gangguan ini hanya kaum Hawa dalam rumah. Kaum Adam, suami kakak dengan anak bujang kakak, bila kami tanya, langsung katanya tidak pernah dengar pun benda-benda yang diceritakan oleh kakak dengan anak. Jadi kakak pun tanyalah pada seorang kawan. Kawan ni pun menyarankan kakak, dalam rumah tu tinggalkanlah. Kalau rumah tu dikosongkan untuk 1-2 hari baik, dan belilah buah kundo, letakkan buah kundo tu di tengah-tengah rumah. Jadi memang kebetulan kisi, pada 2 minggu selepas kakak jumpa dengan kawan, kakak, suami dengan anak-anak sebenarnya nak balik kampung, rumah mak yang dah lama kita tak pergi. Jadi kakak beli buah kundo, kakak letakkan dalam rumah. Jadi bila letak dalam rumah, kami pun keluar, dan teman saya cakap, kalau kita pulang ke rumah dan dapati buah kundo tu dalam keadaan ada putih-putih di luarnya. Putih-putih lah, macam ada mol dan sebagainya. Tapi putih tu bukan mol, tapi putih tu macam bedak tau. Dan juga buah tu macam benyek. Itu tandanya dalam rumah ada gangguan. Jadi kata Kak Fatimah, kakak pun pergilah bercuti dengan keluarga bersama dengan suami lah. Jadi bila balik tu ke Singapura, 3 hari kemudian, kakak dapati buah tersebut dalam keadaan yang menakutkan kisi. Satu buah tu diselaputi dengan habuk warna putih. Takkan rumah kakak begitu berabuk? Kalau betul pun, televisyen, sofa, meja kenapa tak berabuk? Satu buah tu diselaputi dengan habuk warna putih. Kemudian buah tu benyek dan lembut sangat-sangat. Dan kakak mula rasa takut. Bila kakak telefon teman ceritakan apa yang berlaku, teman kakak kata, aku rasa rumah kau ni ada gangguan. Lebih baik kau dapat bantuan pakar. Jadi sebagai seorang isteri, kakak harus minta bantuan suami. Jadi bila minta bantuan dan izin suami mati-mati kata jangan meripik lah, rumah ni tak ada apa-apa. Sekarang nak tanya para pendengar kisi, adakah benar kalau buah tu dalam keadaan sedemikian, dalam rumah kakak ada gangguan? Terima kasih dan selamat tengah malam dari Kak Fatimah. Jadi bagaimana pendengar di 897? Saya pun pernah dengar juga orang-orang tua kata nak periksa rumah letak buah kundo di tengah-tengah rumah. Tak tahulah benar sejauh mana kebenarannya. Saya pun tak pasti. Tapi ini kata orang letak buah kundo. Kalau buah kundo tu benyek putih-putih macam tu lah jadi. Tapi kalau buah tu tak disimpan dalam peti ais, 3 hari pun benyek tetap akan keluar putih. Betul tak? Dan saya pernah memberikan alasan sedemikian lah. Buah kundo tu kalau tak letak dalam peti ais dan tak dijaga dan sebagainya, akan benyek dan putih lah kalau sampai 3 hari. Dan orang yang saya cakap macam tu membantah balik. Dia kata, tidak, buah kundo ni adalah sejenis buah yang boleh tahan lama walaupun tidak disimpan dalam peti ais. Jadi itu alasan yang diberikan balik. Dan saya tak tahu nak jawab macam mana. Suka hati awak lah. Ya. Jadi bagaimana? Adakah benar ada orang-orang tertentu menggunakan buah kundo ni sebagai satu tanda lah. Kalau benar ia memang mujarab, kenapa tidak paranormal researcher dari Amerika ke dari England membawa buah kundo, selain daripada menggunakan gadget-gadget yang mahal ratusan ribuan dolar dia beli senang nak buat ekspedisi, bawa je buah kundo. Jadi bagaimana? Apakah anda rasa benar kegunaan buah kundo ini ataupun tidak? Baik, saya akan buka talian di 669-11897. Dan kalau ada kisah misteri boleh hubungi saya dan kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Silakan 669-11897. Di sini ada kiriman daripada pendengar kita yang bernama siapa ni? Seri kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kisah malam ni best dan seram-seram lah Kisi. Dan Seri bertanya, mana DJ Zah? Oh, DJ Zah dia bercuti, tak bertugas. Sebenarnya Zah pun bukan dengan saya. Dia cuma dalam latihan saja. Latihan, Jadi tengoklah satu hari nanti akan gantikan tempat saya.
Macam itulah. Baik, katanya Mana Dijiza, anyway, kalau dua-dua bertugas macam semalam, best lah KC. Okey, nanti saya sarankan lah. Kalau suka, beri sarankan. Jangan lupa email pada bos saya, cakap berikan pendapat saranan anda. Kalau terdaya, kita akan cubalah ketengahkan yang baik. Baik, ini Seri berkongsi peristiwa pengalaman beliau. Katanya di sini, tempoh hari saya dengan suami menunggang, suami menunggang lah motosikal. Saya ni pembonceng duduk di belakang, dan lalu dekat East Coast East Coast Service Road. Bila lalu di East Coast Service Road, suami saya sedang menunggang. Saya rasa kelajuannya lebih kurang 70 km sejam. Sedang menunggang tu, tiba-tiba di sebelah saya rasakan KC macam ada orang sedang lari. Jadi bila saya perhatikan, saya toleh sebelah kiri, alangkah terperanjatnya KC, yang sedang lari tu seorang perempuan. Bila dia lari, selaju motosikal yang ditunggang suami dengan saya. Punyalah terperanjat KC bila saya nampak. Saya terus tengok balik ke sebelah kanan, peluk suami erat-erat. Suami pun bila dapat tahu macam ada signal yang saya takut ataupun ternampak sesuatu, dia perah minyak KC. Pandu ataupun tunggang lebih laju. Saya pun marah suami, jangan. Betul KC, hampir suami terbabas kerana dia tunggang begitu laju. Agaknya makhluk tu nak jadikan kita satu kemalangan jalan raya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam KC. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan kisah-kisah misteri anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang akan saya ketengahkan. Berikut ini sebelum saya jawab panggilan, sementara itu anda boleh hubungi saya di 669-11897. Kisah yang ingin saya bacakan, pendengar Ria 897, datangnya dari seorang pendengar bernama Nurmalah. Dan Nurmalah ingin berkongsi peristiwa yang menakutkan yang berlaku kepada beliau. Waktu itu, pengalaman yang saya alami ini, saya sebenarnya baru pulang dalam perjalanan daripada kedai yang buka 24 jam lah berdekatan dengan rumah saya untuk pulang ke rumah. Waktu malam yang disebutkan, saya ni suka sangat KC. Suka sangat pergi kedai waktu malam. Kalau terasa nak minum, nak makan sesuatu, saya akan pergilah ke 7-Eleven 24 jam yang terletaknya agak lebih kurang 4 ataupun 5 blok jauh dari rumah saya. Bila saya ke sana, lazimnya saya kadang-kala pergi seorang diri. Kadang-kala suami dengan saya akan keluar. Tapi pada waktu-waktu biasa, suami bertugas keesokan harinya. Suami tidak akan dapat temankan saya untuk beli sesuatu di 7-Eleven. Perkara yang menakutkan saya berlaku apabila saya sekitar 1 pagi KC keluar dan pulang ke rumah setelah saya pergi ke kedai. Dan dalam perjalanan, kata Nurmalah, saya terlupa. Saya terlupa yang awal tadi saya pergi 7-Eleven tu, saya ada bawa payung. Jadi kata beliau, saya pun kembalilah patah balik ke 7-Eleven tersebut untuk dapatkan payung saya balik. Sebab bila saya keluar tadi, tengok cuaca tu merah macam dah nak hujan. Saya bawalah payung untuk standby. Bila masuk ke dalam tu, leceh sangat KC, beberapa barang saya nak angkat nak beli. Saya sandarkan payung di dalam 7-Eleven tu, dan saya pun membeli barang-barang. Dah angkat plastik, lupa pula payung. Saya patah balik ke 7-Eleven. Bila saya masuk dalam 7-Eleven, saya tolak pintu, ternampak payung saya betul-betul dekat tepi tempat yang saya letakkan awal tadi. Dan di kaunter tu tidak ada orang. Cashiernya tak tahu ke mana lah. Mungkin sedang beli barang, tak tahulah. Jadi saya pun angkat payung tersebut. Baru nak keluar, saya terdengar sesuatu. Saya terdengar macam ada orang berbual, bercakap.
Jadi saya pandang ke arah satu cermin ni, merupakan cermin dari atas yang dipasang. Jadi boleh tengok sesiapa yang sedang beli barang, ambil barang. Jadi bila tengok cermin tu, ternampaklah ada seorang budak sedang berdiri dan memakai uniform 7-Eleven. Saya pun tengok, rupa-rupanya dia dekat sana lah sedang berdiri. Saya pun keluar. Saya keluar, terperanjat saya apabila ternampak budak yang jaga cashier awal tadi yang saya bayar duit saya sebenarnya berada di luar kedai sedang mengisap rokok. Jadi budak tu tengok saya, dia angkat tangan. Dia tanya saya, lupa payung? Saya angguk lah, lupa payung. Saya tanya dia, awak kerja malam-malam seorang ke? Saya hari ni kerja seorang, kawan saya tak dapat datang. Terus saya diam, tak nak cakap apa-apa. Saya terus balik ke rumah. Casey, memang menakutkan. Saya nampak terus terang dalam kedai itu ada seorang lagi pegawai sedang bertugas. Bila tanya orang yang bertugas tadi, dia katakan dia bertugas seorang diri. Itulah pengalaman saya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Casey. Okey, teman dia 897, macam-macam kisah saya terima pada malam ini. Ada pula yang katanya di sini Casey, adik saudara saya 2 orang sekarang ini duduk rumah saya dan memang kesian melihat mereka. Ibu dengan ayah mereka sekarang dah tak tentu arah, seringkali setiap kali bergaduh. Dan yang paling menakutkan, adik saudara saya menceritakan perkara ini kepada ibu saya dan ibu saya kesianlah melihat mereka dan mempelawa mereka tidur bersama dengan saya, ataupun tidur di rumah ini. Katanya di sini rumahnya, kata adik saudara saya, dia ternampak hantu pulung dalam rumah, bertinggi di dalam rumah atas almari. Apabila dia dengan kakaknya sedang tidur, adiknya yang terbangun dan ternampak kejutkan kakak terperanjat kisi benda tu sedang duduk menyangkung atas almari dalam bilik adik saudara saya. Bila dia ternampak, adiknya kejutkan kakak, kakak ternampak, mereka dua-dua takut dan benda ini berterusan, gangguan penampakan yang menakutkan. Kadang-kadang bila nak pergi dapur tu Casey, waktu malam nak ke tandas, bila si adiknya dengan kakak keluar dari bilik, terperanjat benda tu sedang berdiri di tingkap. Dan bila diceritakan pada mak saya lah, makcik mereka, mak saya simpati dan mempelawa mereka untuk tinggal bersama dengan mak saya. Begitu juga dengan keadaan ibu dengan ayah mereka, tidak tentu arah, seringkali bergaduh dan banyak lagi perkara-perkara yang tak boleh saya cerita kerana hal-hal peribadi. Itu saja. Terima kasih Casey dan juga selamat tengah malam. Okey, 669-11897. Silakan. Hello, selamat tengah malam. Halo Casey, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Raden nak kasih tahu. Yang ada orang tulis trailer pantai Pak Raden itu bukan Pak Raden. Sedih aku tengok wajah aku begitu dengan handicap pula. Ini Pak Raden nak kasih tahu, kalau ada tengok YouTube The Mystery, the trailer of Pak Raden itu bukan Pak Raden Itu Pak Raden kasih tahu. Ini Pak Raden nak kasih tahu satu cerita. Ini Pak Raden, saya suka udara Casey ya. Ya, silakan. Ini Pak Raden nak kasih tahu tentang ini dah dikatakan. Ini Pak Raden selalu cerita kadang-kadang selalu tentang love affair Casey. Ini ada satu perempuan yang dipanggil apa tahu Casey, wanita mencari jodoh dalam keadaan umurnya yang desperate Casey. Dia dah masuk dalam 40. Jadi sebenarnya dia sering ke sana sini mencari wanita-wanita yang ada pelaris jodoh Casey. Tapi akhirnya cuma satu sedih Casey, sebab wajah dia ni menarik. Casey tahu tak, kadang-kadang ada perempuan, ini Pak dia nak kasih tahu wanita kalau berat jodoh, dalam bahasa Inggeris, you don't look for the jodoh, pray for the jodoh will come for you. Tapi mungkin dia nak ikhtiar Casey, sebab dia dalam golongan yang dipanggil Inggeris desperado. Ini Pak dia nak kasih tahu Casey, apa yang terjadi Casey lepas yang terjadi dalam dia pergi dengan 2 teman dia mencari, orang kata wanita bomo-bomo dukun yang boleh meringankan jodoh dia Casey. Tapi ada juga malang terjadi peristiwa dia Casey. Dia banyak ikhtiar, tak pernah terjadi satu alam misteri dalam badan dia. Tapi apa terjadi dalam dia ikhtiar dengan seseorang dari seberang tambak Casey. Dia telah balik dalam rumah, muka dia tu bila malam dia rasa begitu cantik, dan bila pagi Casey, bila dia keluar, dia dapat mempesonakan orang-orang yang ada Casey. Tapi malang, apabila orang tu dia nak jumpa waktu malam aja, wajah dia dah bertukar. Kena pukul 11 je, wajah dia dah seperti wanita yang bukan wajah dia, tapi seperti wanita yang agak iri muka dia. Jadi motif Pak Ade nak cerita ni Casey, kalau siapa-siapa anak dara atau siapa-siapa janda kesepian, kalau berat jodoh ke atau nak cari jodoh kalau boleh janganlah mencari pakar-pakar yang menaruh
taruhkan wajah awak tu seperti susuk pemanis yang ada seperti seru alam-alam kuburan. Ada juga Casey, pakar-pakar wanita, dukun wanita Casey, diorang menggunakan apa tau Casey? Gambar wanita yang cantik kurun ke 50-an. Ini perempuan ni Casey, dia diambil oleh seri muka wanita, katakan penyanyi, katakan wanita yang legenda tahun 50-an yang muka dia cantik, tapi kalau dia ada, dia dah jadi nenek 80 lebih. Jadi ada juga pakar wanita Casey, pada yang tak sebut, dia menggunakan gambar wanita zaman dulu, diserukan semangatnya tu dan dimasukkan dalam beli dan disuruhkan mandi di waktu bulan purnama, dan perempuan itu tanpa baju dimandi waktu bulan purnama dan menyeru semangat wanita yang dah meninggal tu. Berserinya tu ada. Tapi malang 1000 kali malang, ini Pak Din nasihat dah Casey, ini dipanggil apa tahu, seri pelaris gambar wanita yang dah meninggal, diseru semangatnya supaya kecantikan wanita yang ada waktu zaman mudanya tu berseri di wajah wanita tu. Tapi tanpa dia sedar Casey, wanita yang dah meninggal ini Casey, waktu gambar dia lagi muda, kalau hidupnya wanita itu dia dah menjadi 80 lebih, is an old grandma. Jadi apa jadi Casey, bila wanita ni dah pakai seri ini Casey, bila Pak Adin datang ubat, Casey tahu tak kronik case ni, bila dia balik, dia telah bersuara seperti nenek perempuan yang asal gambar tu, dan wajah dia dah bertukar bentuk wanita yang ada di gambar yang diambil seri pelaris melalui gambar cantik wanita waktu dia berumur 30 tahun Casey. Jadi itu saja Pak Din nak kasih tahu ya. Kalau sesiapa anak dara atau orang bujang atau gini, jodoh di tangan Allah Ta'ala. Jangan cari jodoh. Berpatah Melayu kata, janganlah kau cari jodoh, berdoalah untuk jodoh. If you believe in miracle, Mr. Right or Miss Right will just come, let's get married. Jadi itu pasal macam Casey juga. Biar Casey bercinta, Casey bersahabat, dia siapa saja. Tapi kalau Casey setia dengan orang yang Casey cinta tu, orang tu akan digerakkan Allah untuk bersambut cinta Casey dan dia jadi Mr. Right Casey. Itu saja. Tapi Pak Din nak kasih tahu, boleh Pak Din cerita pasal scanning tak Casey sekejap? Ya, silakan Pak Din. Ini scanning kerana beberapa hari itu kronik. Telefon ni ada sikit alam kronik pula mengganggu setback. Pak Din cerita misteri kronik kes yang tentang scanning Casey, yang Pak Din nak cerita tu kenapa kronik pula telefon terputus. Ini sebenarnya apa terjadi, laki-laki tu ada ilmu scan diambil oleh maha guru dia, hanya tujuan untuk tengok scan orang tu. Kalau orang tu nak hang dia, orang Melayu budak muda cakap apa, hang kau jangan nak hang aku boleh scan kau. Tapi apa yang terjadi apabila dia ada perempuan, dia datang pula penyakit kronik jealousy yang teramat sangat. Siapa saja kalau girl ni jalan aja, kalau boy lain orang, Casey tahu kita ada mata. Kalau Casey ada mata, kadang-kadang Casey ternampakkan cewek yang cun, tapi kadang-kadang Casey be cemburu je, Casey be makwa pula cemburu. Apalah you ni gatal dah tengok perempuan lain je, tak tengok. Orang kata kadang-kadang perempuan ni ada kronik, tapi ni laki-laki yang kronik. Sekali bila dia tengok, dia tak marah Casey, dia simpan aja hati dia, tapi dia scan balik laki-laki yang tengok perempuan dia. Jadi dia sambil dia scan, dia perhati, satu tak kena, dua tak kena, tiga laki-laki dia scan. Sekali laki-laki tu ada scanning power juga, yang apa Casey, entam dia balik cari ilmiah kebatinan, kau cuba nak test aku. Jadi laki-laki tu ingat, itu pasal kalau siapa-siapa ada ilmu, jangan suka scan orang. Kadang kita tak tahu, niat kita tu nak kamera orang. Tapi kalau orang putih cakap, if you camera a guy, don't forget people snapshot you too. Jadi kalau ke kamera, orang snapshot kau. Macam mana? Seperti it takes a lone ranger for a stranger. Jadi apa yang terjadi, apa yang pada cerita, lepas dia scan gini, jadi laki-laki tu telah tiup, orang kata wajah dia, lawan balik scanning, dan apabila scanning tu terkena wajah dia, dia tak ada pakaran, terkena perempuan ni, dan perempuan ni telah jadi dalam keadaan yang tenaga jiwa dia jadi lemah Casey. Dia kena pukulan angin scanning oleh lelaki yang dia boyfriend dia tengok. Jadi matlamat cerita Pak Radin ini Casey bukan tentang apa-apa. Apa saja ilmu yang orang kasih kita, kalau kita ada sikit ilmu tu, janganlah nak scan orang atau cuba nak lock orang, sebab kita tak tahu Casey. Kadang-kadang untuk boyfriend kalau awak dah ada girlfriend,
Come on, be a gentleman, play cool, man. Just sometimes it's no harm. Everybody got eyes. Tak salah kalau girl tu tengok orang. Doesn't mean when she look a person, she love a person. Kadang-kadang ada mata, takkan tak terpandang. Tapi kronik kes ini, apabila perempuan tu dah kena kes ini, Pak Din tahu apa terjadi? Perempuan tu balik dan perempuan tu satu badannya bisa. Dan akhirnya bila Pak Din cakap, kenapa kau jadi gini? Tak tahu Pak Din, saya macam sakit lepas saya jalan dengan boyfriend saya. Bila Pak Din tengok, dia cakap lepas balik badan dia pisah. Rupanya dia terkena pukulan angin batin kesip yang dipanggil apa tahu? Pukulan angin jurus macam yang boleh hentam orang, dan apabila orang kalau kena badan dia macam terkunci terlock. Jadi perempuan ni terkena gara-gara boyfriend dia yang kronik jealousy yang teramat sangat, kerana guy yang jealousy nak scan lain, nak tengok ada orang nak tengok girlfriend, dia pula terkena. Tapi Pak Din dapat settle chronic case seorang guy yang jealous, nak tak suka tengok boyfriend orang boy tengok lain girlfriend dia, akhirnya dapat diobati. Jadi kalau kita ada ilmu siapa-siapa simpan sendiri, tahu makan atau simpan, just play Mr. Cool. Itu saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Radin. Okey, teman Ria 897 ada kata di sini, kata Rina, setahu saya buah bukan buah kundo tetapi buah labu yang digunakan. Labu diletakkan di tempat yang teratas dalam rumah seperti atas almari, dan sekiranya labu ini busuk dan bonyok dalam masa beberapa hari, maka ia menunjukkan ada orang yang berniat jahat telah menghantar sesuatu pada kita keluarga. Setahu saya lagi ketika menggunakan metod labu ini tidak memerlukan sebarang mantra ataupun ritual, cuma dengan hanya pasang niat saja. Waktu kecil dulu pernah saya bantu makcik saya yang tika itu hamil anak sulung, dan untuk membuang labu yang sudah busuk dan lembik dari atas almarinya. Saya ini sejenis degil dan skeptical, jadi tanpa banyak soal dan tanpa rasa takut, bersertakan niat untuk membantu makcik saya yang sedang sarat hamil waktu itu. Kata beliau lah, saya angkatlah labu tu dan terus buang yang lain tu. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih dari Rina. Kiriman selanjutnya yang saya terima ni dari pendengar kita. Katanya, Kisi, memang benar Kisi, buah kundo ni kalau tak disimpan dalam peti ais pun tetap akan hidup lama, dan memang susah nak bonyok ke benyek ke, memang susah. Dan tumpuk-tumpuk putih yang terdapat pada buah itu menandakan ada sesuatu yang tak kena dalam rumah. Sebab setiap makhluk-makhluk halus ini ada mengeluarkan sesuatu energi yang akan bertindak balas balik dengan apa ions kepada buah kundo tersebut, yang akan mengeluarkan benda-benda putih. Dan buah kundo benyek kerana adalah sesuatu yang wujud dalam rumah. Ini dia macam-macam dah masuk saintifik pula kiriman teman kita berikut ini dari siapa lagi ni, kiriman SMS anda. Okey, Kisi, saya ada pengalaman seram Kisi, yang paling seram, dan kisah ini berlaku pada saya. Kita ada dua pilihan Kisi. Kisah ini merupakan kawan saya pada pukul 2 pagi Kisi. Baiklah. Dia tak payah juga, ada 2 suku pun. Terima kasih jumpa anda di lain kesempatan. Terima kasih Daun Keladi. Kalau ada kesempatan jumpa lagi. Selamat malam dan terus bersama Ria Insomnia.